Selamat kembali ke saluran kami, para penonton yang dihormati. Dalam video hari ini, kami akan membongkar topik yang sedang hangat diperkatakan. Kami akan membincangkan 10 sebab utama di sebalik agresi Rusia terhadap Ukraine. Sebelum kita mula, pastikan anda tekan butang langgan dan hidupkan loceng pemberitahuan agar anda tidak terlepas kemas kini kami. Mari kita teruskan. Susulan pengumuman darurat oleh Ukraine, Vladimir Putin sebentar tadi mengumumkan operasi tentera sudah bermula di Ukraine. Rusia Vladimir Putin untuk melakar semula peta Eropah dilihat boleh mencetus krisis paling dahsyat di benua itu sejak Perang Dunia Kedua. Ketegangan sejarah antara Rusia dan Ukraine telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Faktor-faktor seperti aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 telah memperburuk hubungan kedua-dua negara ini. Sebab-sebab sejarah ini menjadi punca pertikaian dan kecemasan yang berterusan antara Rusia dan Ukraine. Terletak di wilayah yang strategik dari segi geopolitik. Kedudukan geografi Ukraine yang berdekatan dengan Rusia menjadikannya penting dari perspektif keselamatan dan pengaruh geopolitik. Kontrol ke atas Ukraine memberikan Rusia akses kepada Laut Hitam dan melindungi kepentingan strategiknya di rantau ini. Ukraine masih dianggap sebahagian daripada Rusia. Moskow agak berat untuk melepaskan Ukraine kerana hubungan sejarah dan kebudayaan. Malah, sejarah merekodkan Kiev pernah menjadi ibu negara bagi Kesatuan Soviet suatu masa dahulu. Selain itu, hubungan darah dan persaudaraan antara Ukraine dan Rusia memang menjadikan kedua wilayah ini sangat dekat. Ukraine pernah masuk dalam Kekaisaran Rusia pada abad ke-18. Namun pada 1917, ketika Revolusi Bolshevik meletus Rusia dan Ukraine telah terlibat dalam konflik menyebabkan kedua-dua negara menjadi sebahagian daripada Uni Soviet pada tahun 1920-an. Semasa era tersebut wilayah Ukraine dan sebahagian Rusia tergabung dalam negara Ruski. Kemudian Ruski telah runtuh setelah invasi oleh bangsa Mongol. Secara perlahan, wilayah Ukraine masuk ke Kekaisaran Rusia kerana memiliki budaya, bahasa dan agama yang sama. Seluruh wilayah Ukraine menjadi bahagian Rusia pada menjelang akhir abad ke-18. Namun, Kekaisaran Rusia runtuh setelah peristiwa Revolusi Bolshevik atau dikenali sebagai Revolusi Oktober. Ini menyebabkan Ukraine telah membentuk pemerintahan sementara sebagai republik. Pada 25 Januari 1918, Ukraine telah mengisytihar kemerdekaannya. Sejak kejatuhan Kesatuan Soviet, NATO yang diketuai oleh Amerika Syarikat dilihat semakin tamak dan meluaskan kuasanya hingga ke wilayah-wilayah bekas tanah jajahan Rusia. Sikap NATO yang dilihat tidak pernah merasa puas dengan 12 negara semasa penubuhan NATO pada 1949 adalah punca konflik ini. Hingga kini, 32 negara sudah menyertai NATO yang mana ia dilihat semakin membesar. Malah, NATO juga mempunyai kesatuan sahabat seperti Australia, Jepun dan Algeria.
Bahkan hampir di setiap penjuru dunia, NATO membangunkan kesatuan tentera yang disifatkan bertujuan untuk mengancam Rusia. Hasrat Ukraine untuk menyertai NATO. Ini dilihat sebagai penyebab utama. Ukraine negara kedua terbesar di wilayah Kesatuan Soviet selepas Rusia dan ia dilihat sebagai ancaman terbesar buat Rusia. As the Russia-Ukraine war drags on, Russia President Putin's campaign has been built in part on the claim that he's denazifying Ukraine. It's an allegation vehemently disputed by the other side. On our search for the facts, we learned one thing for certain. Today, there are Nazis in Ukraine. Are there Nazis or Nazi followers in Ukraine? In Ukraine, like in any other part of the world, in Russia, in Germany or the US, there are extremists and also neo-Nazis. Kebangkitan elemen fasism dan nazism di Ukraine. Kelompok ini menamakan diri mereka sebagai pejuang AVO yang bercita-cita untuk memperjuang white supremacy, anti-imigran, anti-Islam, anti-Rusia serta menyerang mana-mana pihak yang tidak menyokong ideologi di bawah mereka. Kelompok ini adalah state funding terorisme yang dibiayai pihak tertentu untuk menaikkan sentimen anti-Rusia dan menyerang dua wilayah yang menyokong Rusia iaitu Donetsk dan Luhansk. Itulah sebab utama yang menjadi punca Rusia menyerang Ukraine. Walaupun terdapat faktor-faktor lain yang mungkin turut mempengaruhi, tetapi inilah faktor-faktor yang paling ketara dan signifikan dalam konteks konflik ini. Terima kasih kerana menonton video kami hari ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan yang lain. Jika anda ingin mendapatkan kandungan yang lebih menarik seperti ini, pastikan untuk langgan saluran kami dan hidupkan loceng pemberitahuan. Kami akan berjumpa lagi dalam video-video seterusnya. Selamat tinggal.